Dan tidak wajib baginya memilih pekerjaan yang lain. Lebih-lebih lagi jika pendapatannya hanya bergantung kepada pekerjaan tersebut sahaja. Takut lagi orang tu fikir tentang masalah halal haram rezeki dia. Dia kata saya ni kerja kontraktor ni mai tengah hari pun nak kena buka puasa juga. Bagi makan pula ke anak-anak bini saya. Saya tak puasa. Jadi bermakna saya sedang duk buat kerja haram pada waktu tu. Lah. Kamu masih lagi dalam kerja yang halal. Karena diharuskan dalam syarak untuk kamu lakukan. Maksudnya kamu masih lagi fikirlah benda tu. Ni ada yang tak fikir terus pada. Tengah kerja dalam aircon pun buka puasa. Duduk kat meja, duduk take ni dia tahu letih take ni. Duduk dahaga. Minum air. Haid tak ada, apa pun tak ada. Berjambang lagi tiba-tiba buka puasa. Tengah hari. Maksudnya kerja berat apa ni? Oh berat ni, berat fikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Kita sambung kembali bacaan bagi kitab Risalatil Shaum Baina Syari'ati wal Haqiqah. Soalan kelima, jika seseorang bermusafir ke suatu tempat yang berbeza matla'nya. Muka surat 44. Matla' dhabit bagi matali' menurut al-Imam al-Allamah Sayyid Ahmad bin Umar bin Iwad Asy-Syatiri rahimahullah dalam Fatawa Asy-Syatiri beliau mengatakan bahawa ittihadul matali' an yakuna tulu'u syamsi awil fajri awil kawakibi أو غروب ذلك في محل آخر واختلافها أن يكون متقدما على مثله في محل آخر أو متأخرا عنه قال في بشرى الكريم ولا يمكن اختلاف المطالع في أقل من 24 فرسقا. Jadi bersamaan pada matali' itu dengan makna terbit matahari atau fajar atau bintang atau tenggelamnya tersebut adalah sama pada tempat yang lain. Kalau sini terbit matahari, di sana tempat yang satu lagi ini pun terbit matahari juga dengan masa yang sama. Manakala ikhtilaful matali', berbeza matali' dengan makna mutaqaddiman ala mislihi fi mahallin akhar atau mutaakhiran anhu. Jadi kalau berlaku perbezaan pada matali' dengan makna ada tempat ni matahari terbit dulu, kemudian baru terbit matahari pula di tempat yang satu lagi. Jadi kalau dia ada perbezaan tempat keluar tadi dan masa dia berbeza, maka maksudnya berlaku perbezaan matali'. Berlaku perbezaan pada matali'. Dan Al-Imam sahib kepada Bushral Karim mengatakan bahawa tidak mungkin berlaku perbezaan matali' pada tempat yang kurang daripada 24 farsakh. Lebih kurang dalam 267.12 kilometer. La yumkin, kata beliau, ikhtilaful matali'. Jadi kita dengan contohnya daripada Kedah ni menuju ke Ipoh, contoh. Matali'nya sama maksudnya. Di sini terbit matahari, di Ipoh pun keluar matahari juga waktu yang sama. Jadi la yumkin ikhtilaful matali' fi aqalli min 24 farsaqan. Maknanya kalau berlaku, kalau di Kuala Lumpur kita keluar matahari, dia tak keluar lagi contohnya. Ataupun dia terbenam dulu, kita tak terbenam lagi. Boleh jadi. Itu kenapa? Karena jarak dia jauh.
Jarak dia jauh lebih daripada 24 farsakh. Baik. Itu makna matla'. Kita dah bincanglah pada permulaan dulu. Ini ulang balik. Jika seseorang bermusafir ke suatu tempat yang berbeza matlaknya dan didapati ahli negeri tersebut masih berpuasa atau belum berpuasa, maka bagaimanakah tindakan seseorang tersebut sedang di tempatnya berbeza dengan tempat yang dia tiba? Ini kalau orang ni dia musafir ke tempat yang berbeza matlak dan dia dapati ahli negeri tadi masih berpuasa ataupun belum berpuasa. Ini masih berpuasa ni kalau kata pada hujung bulan. Ini pada hujung bulan kalau masih berpuasa dan atau belum berpuasa maka maksudnya pada awal bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan dengan hujung bulan Ramadan. Jadi kalau hujung bulan contoh dia musafir daripada sini di Malaysia contohnya dah raya. Dia pergi ke satu tempat lagi yang matlaknya berbeza dengan kita. Tempat tadi tak raya lagi, masih duk puasa. Macam mana dia nak buat? Dia nak kena puasa ke dia nak pada dengan raya di negara dia dah? Atau masalah kedua, dia musafir daripada negeri dia, contoh di Kedah, dah puasa dah pada hari tersebut, hari pertama puasa. Kita musafir pergi ke satu negeri yang jauh daripada tempat kita. Kalau dalam kitab Al-Imam Al-Jurdani, dia beza antara Dumyat dengan Qahirah. Dumyat Qahirah ni lebih kurang dalam 300 km lebih kurang itu. 300-400 km. Jadi kalau sini pergi ke, kita kata bagi tak jauh sikit, sampai ke Melaka contohnya. Dia naik kereta api, di Kedah dah puasa, contoh. Sampai-sampai di Melaka, orang Melaka tak puasa lagi. Jadi macam mana? Nak ikut puasa ke tak puasa? Boleh faham ni? Tapi kita sekarang dah dah disebabkan kerana kita punya perbezaan kita di Malaysia ni hanya 1 minit 2 minit saja. Di Semenanjung ni hanya beza 1 minit ke 2 minit saja perbezaan. Maka dianggap kata kita ni satu matlak semuanya. Ini saya bagi contoh lah, bagi contoh. Pernah berlaku macam tu dan pernah berlaku di Malaysia. Di Kedah puasa dah, Perak tak puasa. Atau di Kedah dah raya, di Kedah tak raya lagi, Perak dah raya dulu. Sekarang tapi bila dah disatukan kesemuanya di bawah Majlis Raja-Raja, maka tidak lagi berlaku masalah tersebut. Baik. Jadi, apakah tindakan seseorang tersebut sedang di tempatnya berbeza dengan tempat yang dia tiba? Ini cerita. Al-Imam Syarqawi rahimahullah mengatakan jika seseorang bermusafir daripada tempatnya kepada tempat yang lain yang berbeza matlaknya, lalu dia mendapati ahli negeri tersebut masih berpuasa atau sudah berhari raya, maka diwajibkan kepadanya bersama dengan ahli negeri tadi pada awal bulan atau akhir bulan. Jadi pada awal bulan dengan akhir bulan, dia kena sama dengan ahli negeri itu. Ini kerana dia telah menjadi sebahagian daripada ahli negeri tersebut. Maknanya kalau kata di awal bulan, dia pergi, dia tak puasa lagi, ahli negeri tadi dah puasa. Dia tak puasa lagi, ahli negeri tadi dah puasa. Maka kalau dia terus berada di negeri tersebut sampai raya, dia kena qada puasa yang dia tinggal pada hari tersebut. Kalau dia dah raya, contoh ni pada akhir bulan, dia pergi ke negeri tadi duk puasa lagi, tak raya, maka dia kena qada 1 hari. Kerana apa? Kerana sampai di tempat dia, jadi macam mana? Dia kena qada balik. Kerana dia dah makan dah contohnya. Kemudian dia berterbang pergi ke negeri tadi, rupanya negeri tadi tak buka puasa lagi. Masih lagi berpuasa.
sehari lagi masih berpuasa, maka dia wajib ikut negeri tersebut menjadi ahli negeri tadi, dan dia kena qada puasa sehari tadi pada setelah Ramadan. Faham? Baik, nanti kita jelaskan. Di sini perlu dijelaskan dengan lebih lanjut tentang permasalahan tersebut. Kata Al-Imam Al-Jurdani rahimahullah, misal muwafaqah orang tersebut dengan ahli negeri itu pada puasa di awal bulan adalah seperti dia bermusafir daripada Dumyat pada hari terakhir bulan Sya'ban. Nah ni, contoh dia. Dia musafir daripada Dumyat. Dumyat satu negeri di Mesir. Dia bermusafir pada hari terakhir bulan Sya'ban dalam keadaan tidak berpuasa. Dia tak puasa kerana tidak melihat anak bulan di sana. Bila mana dia sampai pada hari tersebut ke Qahirah, dia mendapati ahli Qahirah. Qahirah pun nama negeri juga di Mesir. Ini lebih kurang daripada kita kalau tukar balik tu, bermusafir daripada Johor mari ke Kedah. Tu tukar tu tak apa. Daripada Johor mai ke Kedah. Kita kata. Jadi dia mendapati ahli Qahirah ataupun ahli Kedah sedang berpuasa. Dia duduk di Johor tak nampak anak bulan, contoh ni. Ataupun lebih senang lagi, dia buat beza negara tu senang tu. Dia mai daripada Indonesia. Dia mai daripada India contohnya. Di sana tak puasa lagi. Sebab tak nampak anak bulan. Terbang mai ke Kedah, mai ke Malaysia, dan di Malaysia waktu tu sedang berpuasa. Kerana mereka melihat anak bulan, maka hendaklah dia mengikuti ahli negeri tersebut serta mengqadakkan semula hari tersebut jika dia berhari raya bersama ahli Malaysia. Faham tak? Jadi kalau kata dia datang daripada India, terbang mai ke Malaysia. Waktu di India tidak nampak anak bulan. Sampai di Malaysia, ahli Malaysia dah puasa dah pada waktu tersebut. Contoh. Maka kalau dia berhari raya bersama dengan orang-orang Malaysia, dia wajib qada puasa yang dia tinggalkan sehari itu. Faham? Karena dia dikira jadi ahli negeri Malaysia pada ketika tersebut. Baik. Namun jika dia pulang ke India sebelum hari raya, maka dia akan bersama dengan ahli negerinya berpuasa pada akhir bulan tersebut. Jadi kalau dia patah balik ke negeri dia, maka tak ada masalah lah. Sebab apa? Sebab nanti dia akan puasa balik akhir bulan tu sama dengan ahli negeri dia. Jadi akan cukup balik. Maka tak perlu qada. Karena dia patah balik sebelum akhir bulan. Ini masalah kalau kata dia mai ke negeri tadi pada awal bulan. Ini tak ada masalah pada tengah bulan. Tengah bulan kalau kita mai, kita tak puasa, kita kata, saya mai daripada India. Sampai-sampai di waktu tu dah 15 hari bulan. Tak nampak anak bulan lagi, 15 hari bulan. Oh, mai kok mana? 15 hari bulan tak nampak anak bulan lagi. Ni hang yang tak puasa ni. Sebab tu di ulama bincang ni masalah awal bulan, akhir bulan. Awal bulan Ramadan maknanya dia di akhir bulan Sya'ban, mungkin dia tak nampak. Negeri tadi dah nampak. Manakala yang satu lagi pula, yang kedua, masalah kedua, akhir bulan. Akhir bulan, negeri ni dah nampak anak bulan Syawal, cukup dah. Dan satu lagi negeri, tak nampak lagi. Maka tak puasa, tak raya lagi. Itu keadaannya. Jadi ingatlah, kalau kita terbang pergi mana-mana negara, tengok-tengok ahli negara tadi puasa, maka wajib bersama dengan negara tersebut. Pada raya dan pada puasa dia, dua-dua sekali. Cuma kalau kita kurang, maka wajib kita qada. Kalau kurang. Baik. Misal muwafaqah. Orang tersebut dengan ahli negeri itu pada belum berpuasa. Pada awal bulan. Adalah seperti seseorang, muwafaqah maksudnya bersamaan. Beserta. Seperti seorang melihat anak bulan, ini saya bagi contoh dengan negara saya tukar ni.
Bermula apa ni adalah seperti seorang melihat anak bulan di India. Dia nampak anak bulan di India. Maka pada pagi hari tersebut, ni hari ni kira semalam di India contohnya tengok anak bulan ni, kira hari pertama ni. Hari terakhir Syaban, malam 29 malam Syaban tu, maka dia tengok anak bulan dan tahu kata esoknya akan berpuasa. Maka pagi itu dia berpuasa. Kemudian dia musafir mai ke Malaysia. Bila mai ke Malaysia, setibanya di Malaysia, dia mendapati ahli Malaysia masih belum berpuasa kerana mereka tidak melihat anak bulan. Tak tengok anak bulan. Maka di sisi Al-Imam Ramli rahimahullah, hendaklah dia berbuka puasa. Si Imam Ramli orang yang puasa tadi, dia dah puasa dah. Dia sampai ke negeri Malaysia tadi ni, negeri Malaysia tak puasa lagi. Maka dia nak kena buat apa? Ikut Imam Ramli. Imam Ramli kata, hendaklah dia berbuka puasa bersama dengan mereka, yakni bersama dengan ahli Malaysia, dan tidak diwajibkan baginya mengqadakkan puasa. Jika dia berpuasa bersama dengan ahli Malaysia sebanyak 29 hari. Jadi kalau kata dia mai ke Malaysia, tengok orang Malaysia tak puasa lagi. Kemudian dia terus duduk. Dia sampai itu dia nak kena buka puasa dah. Imam Ramli kata buka puasa bersama dengan alim. Jadi orang Malaysia waktu tu dosa tak berdosa kerana dia kena buka. Baik kalau dia puasa esok hari tu sampai akhir bulan cukup 29 hari, maka dia tak perlu qada. Kenapa? Kerana cukup sebulan dah. Di sisi ahli Malaysia. Kerana dia jadi orang Malaysia waktu tu. Dan ni di sini terdapat teka-teki fikih. Teka-teki fik. Seorang yang melihat anak bulan pada malamnya, tetapi keesokannya dia berbuka puasa. Malam tengok anak bulan, esok buka puasa. Ni jenis apa ni? Patutnya malam tengok anak bulan, esok kena puasa. Ni dah esok dia buka puasa. Jadi jawapan dia apa dia? Jawapan dia masalah tak sah ni. Iaitu dia tengok anak bulan di satu negeri, dia terbang pergi negeri satu lagi, anak negeri tadi pula tak nampak lagi anak bulan. Maka dia kena buka puasa dengan ahli negeri itu. Ikut pandangan Imam Ramli. Itu kalau diikut pandangan Imam Ramli lah. Manakala di sisi Imam Ibn Hajar, ya Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, dia tidak perlu berbuka puasa. Ikut Imam Ibn Hajar kata tak perlu buka puasa. Kamu dah puasa. Disebut la tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan kamu, kerana puasanya tersebut dilakukan dengan sandaran yang kuat, yaitu yakin melihat anak bulan di negerinya. Maka tidak harus baginya bercanggah dengan keyakinan tersebut, hanya semata-mata tiba di tempat yang lain. Imam Ibn Hajar kata tak perlu buka. Kamu dah puasa. Dan kamu berpuasa tadi dengan keyakinan yang kuat, yaitu nampak anak bulan. Dah dimaklumkan oleh ahli khibrah. Ahli falak di negeri kamu dah maklumkan. Atau kamu sendiri ahli falak tersebut melihat anak bulan. Faham? Maka tak perlu buka puasa. Baik. Nampak kemarahan? Yang ni kalau kata pi ke negeri tersebut pada awal bulan. Awal bulan, maka nampak berbeza. Sama ada negeri tadi berpuasa, kita tak puasa. Ataupun kita puasa, tadi dah cerita dah tu. Yang ni kita puasa, mereka tak puasa. Kita nak buat macam mana? Dia ada dua beza pandangan di kalangan para ulama. Al-Imam Ramli kata ikut ahli negeri tadi, manakala Imam Ibn Hajar kata tak perlu buka puasa, kekalkan dengan puasa tersebut. Baik. Misal muwafaqah orang tersebut dengan ahli negeri itu pada puasa di akhir bulan. Ini kalau sama puasa pula pada akhir bulan. Adalah seperti seseorang bermusafir daripada India ke Malaysia pada hari yang ke-30 Ramadan. Maka dia tiba pada malamnya. Dia mendapati ahli Malaysia baru berpuasa selama 29 hari sahaja. Dan mereka tidak melihat anak bulan Syawal. Maka diwajibkan baginya berpuasa dengan mereka pada esok harinya. Ini kerana dengan perpindahan tersebut menjadikan dia sebagai ahli negeri tersebut, dan ini adalah pandangan yang asah. Jadi berdasarkan pandangan ini,
disebabkan perpindahan tersebut menjadikan dia termasuk ahli negeri tersebut, maka berdasarkan illah itu mewajibkan baginya qada hari tersebut walaupun dia telah berpuasa di negerinya selama 30 hari. Nampak? Jadi ini dia terbang daripada India datang ke Kahirah, datang ke Malaysia. Hari ke berapa? Hari ke-30 Ramadan. Hari ke-30 Ramadan. Tamam? Dan dia tiba pada malamnya. Bila dia tiba pada malamnya, maknanya dengan harapan esok tu raya lah. Boleh. Tetapi dia mendapati ahli Malaysia baru saja berpuasa selama 29 hari sahaja. Dan mereka tidak melihat anak bulan Syawal. Mereka tak nampak. Mereka berpuasa 29 hari. Maka diwajibkan baginya berpuasa dengan mereka pada esok harinya itu. Kerana dengan perpindahan tersebut menjadikan dia sebahagian daripada ahli negeri tadi. Jadi kalau dia dah puasa 30 hari sampai malam, tengok-tengok ahli Malaysia kata tak, kami baru 29. Jadi kalau kata esok tu dia dah puasa sekali dengan ahli Malaysia, alhamdulillah tak perlu qada lah. Kerana dia dah puasa sekali. Jadi dia akan jadi puasa berapa hari? 31 hari. Dia ikut puasa dia berapa jadi? 31 hari. Manakala ahli Malaysia puasa 29 hari. Itu. Tapi kalau kata dia sampai pada waktu siang, 30 hari dah, 30 hari bulan, dan dia sampai dalam perjalanan tadi, maksudnya dia malam 30. Maksudnya dia puasa macam mana ni? Dah cukup dah, nak masuk 1 Syawal bagi negeri dia. Esok 1 Syawal, dia terbang malam tu. Dan sampai di Malaysia pada waktu tersebut, dia tak puasa. Contohnya, dia tak tahu. Makan dah siang tu. Tengok orang Malaysia tak raya lagi. Dia tak raya kah? Orang Malaysia kata, raya apa, kami baru hari ke-29. Yang ni dia wajib qada puasa tadi. Kenapa? Kerana dia dah jadi ahli negeri tersebut. Kalau itu kena puasa 31 hari dah dia. Ya, 31 hari. Dengan yang asah. Baik, misal muwafaqah orang tersebut dengan ahli negeri itu pada berbuka puasa akhir bulan adalah seperti seorang bermusafir daripada India ke Malaysia pada hari ke-29 Ramadan atau 30 Ramadan, dan ketika mana dia sampai di Malaysia, dia mendapati ahli Malaysia telah berhari raya. Maka wajib baginya berbuka puasa dan berhari raya bersama dengan mereka, dan wajib baginya qada 1 hari puasa jadi jika dia bermusafir pada hari ke-29 Ramadan. Namun jika dia pulang ke India pada hari yang sama sebelum berbuka, maka tidak wajib baginya menggantikan puasa pada hari tersebut. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurdi rahimahullah ta'ala. Ini kalau contoh, dia musafir daripada India mari ke Malaysia pada hari ke-29 Ramadan ataupun hari ke-30 Ramadan. Dan waktu dia sampai ke Malaysia, dia tengok orang Malaysia dah raya pada waktu itu. Bukan puasa lagi, dah raya. Jadi kalau dia dah 29 hari bulan. Dan kemudian sampai di Malaysia, tengok-tengok orang Malaysia dah raya pada waktu itu. Dia 29. Maknanya kalau dia sampai, orang dah raya, dia baru 29. Kalau dia patah balik ke negeri dia petang tu juga, sebelum buka puasa, sebelum buka puasa, maka dia tak perlu ganti. Tapi kalau kata dia duduk juga di Malaysia pada waktu tersebut, dan dia kena jadi orang Malaysia waktu itu disebabkan kerana orang Malaysia dah raya, maka dia buka puasa pada hari 29. Maka puasa dia cukup tak? Tak cukup. Puasa dia baru 28 hari. Dan hari 29 dia dah jadi orang Malaysia. Maka dia wajib qada 1 hari puasa. Dan kalau kata namun jika dia pulang ke Malaysia pada waktu itu, jadi kalau kata di Malaysia pada waktu itu puasa 29 hari, contohnya jika dia musafir pada hari ke-29 Ramadan. Tapi kalau dia puasa pada 30 hari dah, dia dah puasa 30 hari, dia sampai ke Malaysia, tengok orang Malaysia dah raya. Dah 30. Orang Malaysia dah raya pada waktu tersebut.
Maka dia berraya-raya bersama dengan orang Malaysia pada waktu itu. Baik, dia kena qada balik tak puasa daripada ketika tersebut? Kalau ikut dengan ini tidak wajib dia qada. Kenapa? Kerana dia dah puasa 29 hari. Jadi cukup dah 1 bulan. Dia yang kena qada ni kalau dia puasa 29 hari saja. Boleh. Al-Imam Al-Jurdani rahimahullah memberikan contoh permusafiran daripada Dumyak, daripada ini kalau saya sebut balik ni, kerana Dumyak ke Kairah ni berdasarkan pandangan Imam Syarqawi yang mengatakan bahawa para fuqaha Syafi'iyah menyebutkan perbezaan matlaq di antara dua tempat jika jarak di antara kedua tempat tersebut 24 farsakh. Iaitu 1 farsakh bersamaan dengan 11.13 kilometer di sisi mazhab Syafi'i. Jadi kalau dikali, maka dia akan jadi lebih kurang 267.12 kilometer. Itu maksudnya. Soalan seterusnya. Apakah amalan atau doa ketika melihat anak bulan? Ini tak baca. Gawai tu gini. Boleh baca juga. Sebab apa? Sebab nak tengok anak bulan Syawal nanti, baca ni juga. Dan ni tiap-tiap kali bukannya bulan Ramadan saja ni. Ni apa saja anak bulan yang kita tengok, sunat baca doa ni. Apa saja bulan. Ini dia kata baca bulan Ramadan saja. Tak bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan seumpamanya. Telah disebutkan dalam Musnad Ad-Darimi daripada Sayyiduna Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi SAW mengatakan jika seseorang melihat anak bulan hendaklah dibaca Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman. Barih kalau tak ada barih. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbana wa rabbaka Allah atau Rabbuna wa rabbuka Allah. Allahu akbar. Rabbuna wa rabbuka Allah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka khaira hadha ash-shahri wa a'udzu bika min syarril qadari wa syarril mahsyari. Tamam, tu baca doa tu. Kemudian disebutkan 2 kali hilalu khairin wa rusydin. Hilalu khairin wa rusydin. Ini bulan yang baik dan diberi petunjuk. Kemudian sebutkan 3 kali amantu billadzi khalaqaka. Amantu billadzi khalaqaka. Amantu billadzi khalaqaka. Kemudian baca alhamdulillahilladzi zahaba bi syahri kaza wa jaa bi syahri kaza. Jangan sebut kaza itulah. Saya sebut kaza tu ganti dengan bulan yang kita mai tu. Contohnya kita masuk Ramadan, masuk ke Syawal contohnya. Maka kita baca alhamdulillahilladzi zahaba bi syahri Ramadan wa jaa bi syahri Syawal. Kalau habis Syawal masuk kepada bulan Zulqa'dah. Okay? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Baik, masa waktu nampak bulan Syawal tu nampak bulan Zulqa'dah, awal bulan. Maka kita baca alhamdulillahilladzi zahaba bi syahri Syawal wa jaa bi syahri Zulqa'dah. Dan kemudian setelah baca doa itu, bacalah surah Tabarak, surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk. Dan sunat dilakukan perkara ini jika dia melihat dan mengetahui tentang anak bulan pada awal malamnya. Kalau dia tahu. Namun jika dia melihat bulan setelah malam tersebut, maka tidak disunatkan baginya membaca. Ini kalau kata dia nampak dan dia tahu tentang anak bulan pada awal malam tersebut. Pada awal malam pengetahuan tadi. Tapi kalau selepas daripada awal malam, maka tidak lagi diwajibkan untuk dia baca doa ini. Sudah main hari kedua dah. Hari kedua dah. Baru tahu kata masuk bulan baru. Tak payah baca dah. Ini dibaca pada awal malam saja. Awal malam kita mengetahui masuknya bulan tersebut. Contoh macam tadi ini, 29 Sya'ban. Masuk 30 Sya'ban. Esok akan masuk ni. Esok akan masuk 1 Ramadan.
30 Sya'ban nak masuk 1 Ramadan. 30 Sya'ban tu malam tu baca doa. Boleh. Soalan ke-6. Adakah harus seseorang berbuka puasa ketika musafir? Ini boleh ke tidak? Dia nak buka puasa waktu dia musafir. Ya. Jawapan dia ya. Bila tanya adakah, maka jawapan dia ya atau tidak dulu. Jadi kalau orang tanya kat kita, adakah boleh untuk gini? Jawapannya, ya ke tidak? Itu dulu. Lepas tu baru boleh tiap. Ni orang tanya, adakah boleh? Dia boleh tiap dulu. Orang boleh tiap, jawapan tak bagi. Apa ni orang? Dia orang tanya, adakah? Hal. Itu dalam bahasa Arab, hal. Maka jawab dia apa dia? Naam ataupun la. Baik, sekarang ni, adakah harus seorang berbuka puasa ketika musafir? Jawapannya, ya. Harus bagi seseorang berbuka puasa ketika bermusafir. Yang diharuskan baginya qasar salat. Jadi dia boleh berbuka puasa bagi musafir yang diharuskan baginya qasar salat. Kalau dia nak qasar salat, boleh. Kalau ikut hukum. Maksudnya dia bukan musafir yang maksiat. Sama ada dibimbangi padanya mudarat ataupun tidak. Jadi kalau kata dia musafir yang harus, maka dia boleh untuk berbuka puasa ketika musafir tersebut. Sama ada dia bimbang mudarat ataupun tidak. Dia kata nak mudarat apa? Dia kata naik kereta ekon. Hatta naik kereta ekon pun. Boleh tak buka puasa? Boleh kalau dia musafir, tapi ada syarat dia. Tetapi afdal baginya berpuasa jika dia tidak bimbang mudarat. Jadi kalau dia kata kalau naik kereta macam ni, tak perlu kok buka puasa, bukan naik keldai dia kata. Bukan naik kuda zaman dulu. Boleh tak ada masalah. Tapi dibenarkan buka puasa tadi bukan sebab dia naik keldai, naik kuda. Dia dibenarkan buka puasa tadi kerana musafir tu. Mana sebab musafir tu. Namun jika dibimbangi kemudaratan dengan puasa tersebut, maka berbuka lebih afdal baginya, bahkan makruh baginya berpuasa ketika itu. Tapi ada syaratnya, ada syaratnya, iaitu apa syarat-syarat yang dibenarkan untuk seorang tadi harus berbuka puasa ketika musafir, buka surat seterusnya. Jadi jangan sekadar musafir saja dia tulis, dia kata oh saya musafir ni, jadi saya boleh buka puasa lah. Sebab tengok tadi dia kata dalam kelas sebut kata boleh. Ni sekejap lagi dia nak musafir sekejap lagi. Contohnya duduk di Pedu ni dia nak musafir. Lepas kelas ni, lepas main Jumaat dia kata sekejap lagi saya nak pergi ke Kuala Lumpur. Musafir tu. Dia kata boleh buka puasa lah tu. Berderah ayak dah dalam kereta tu, baru sampai kat Kampung Musa, buah ayak dah. Ni tengah hari ni keluar musafir. Boleh ke tak boleh? Dia kata kan dalam kitab sebut, dia kata tak mudarat pun boleh. Dia kata tak mudarat pun tak apa. Dia kata boleh lah. Puannya tak baca muka surat selepas. Surat 50 ada lagi. Jangan baca tak habis. Adakah terdapat syarat-syarat bagi mengharuskan seorang berbuka puasa ketika musafir? Ada. Ya, ada syaratnya. Di antara syarat-syaratnya, pertama, permusafiran tersebut mestilah musafir yang dibenarkan qasar baginya. Itu satu. Yang kedua, hendaklah diniatkan mengambil rukhsah daripada syarak. Hendaklah diniatkan mengambil rukhsah daripada syarak. Jadi disebut dalam Bushrul Karim bahawa wajib berniat mengambil rukhsah ketika berbuka bagi orang yang bermusafir dan bagi yang sakit yang diharapkan padanya kesembuhan. Dua keadaan ni, maka dia kena berniat ambil rukhsah. Dia tak boleh buka puasa saja, dia kena kata ni saya berniat buka puasa ni mengambil rukhsah, keringanan dalam syarak. Ketiga, ini syarat ketiga ni. Hendaklah permusafiran itu berlaku lebih dahulu daripada berpuasa. Kalau dah ada puasa dah, ni tengah-tengah hari ni dah puasa dah ni. Lepas subuh dah puasa dah. Jadi kalau dah puasa dah, musafir pada selepas waktu puasa, maka tidak boleh buka puasa. Walaupun jauhnya beribu batu sekalipun. Boleh. Tapi disyaratkan atau dibenarkan untuk buka puasa, diharuskan baginya buka puasa ketika musafir
Kalau dia bermusafir sebelum terlibat dengan puasa. Maknanya mesti berlaku sebelum apa? Sebelum fajar. Sebelum fajar lah. Kalau sebelum fajar baru tak apa. Jadi kalau nak musafir yang boleh untuk ambil rukhsah, dia kena musafir sebelum dia berpuasa. Maknanya sebelum subuh tadi. Oh boleh. Keluar sebelum subuh. Tak apa. Tapi kalau kata sebelum subuh dia ada di tempat dia lagi, lepas subuh baru keluar, maka dia kata saya nak ambil rukhsah ni boleh, dia kata, sebab dalam musafir boleh. Ni jauh ni. Dan musafir saya ni pun harus. Saya bukan pergi nak buat maksiat. Dia kata. Pergi nak pergi lawat anak saya tu di Kuala Lumpur tu. Baru dapat cucu. Kira lah dapat cucu kah? Keluar dah lepas subuh. Tak boleh. Dia kena sebelum subuh keluar. Sebelum terbit fajar. Faham? Bukan sebelum subuh, sebelum subuh dia kata. Sebelum subuh ni maknanya sebelum mayang subuh. Saya tak mayang ni. Bukan tu. Sebelum terbit fajar. Senang. Sebelum terbit fajar ni, mayang subuh ke tak mayang subuh lagi. Dan terbit fajar dah. Mau subuh kamu tak mayang lagi. Tak boleh dah waktu tu. Boleh. Karena kamu dah berpuasa dah pada ketika tersebut. Boleh. 3 syarat tu kena ingat. Ni kadang-kadang ada orang dia ambil ringan. Dia dah terbang pun, kapal terbang dah pukul 8 pagi. Kapal terbang pukul 8 pagi. Daripada Malaysia nak pergi ke mana-mana negara dia nak pergi tu. Duduk dalam kapal terbang, puak tu main jamu makan. Dia kata rugi ke 2 kali, dia kata ni lepas. Dia kata boleh ambil rukhsah kot no. Hantam makan, berdosa pada waktu tu. Dosa besar. Bukan dosa kecil ni, dosa besar. Kenapa? Karena membatalkan amalan wajib pada waktu tersebut. Ikut mazhab kita. Jadi jangan main-main dengan ibadah. Bagaimana pula dengan seorang yang sentiasa bermusafir sepanjang tahun? Adakah dibenarkan baginya mereka mengambil rukhsah? Ini orang yang sentiasa musafir pula. Sepanjang tahun musafir. Tiap-tiap hari musafir. Contoh dia kerja bawa lori. Dan tiap-tiap hari dia ada bawa lori. Jangan duk kira musafir tiap-tiap tahun. Dia ni businessman tu ya ni. Naik terbang lalu ni. Bawa lori pun musafir tiap-tiap hari. Kalau dia bawa lori musafir lah. Bawa lori daripada Kedah nak kena pergi ke Johor tu. Tiap-tiap hari pergi. Hari ni pergi sakit. Sampai di rumah dalam tak sampai beberapa hari. Lepas tu nak pergi pula. Maksudnya dikira sepanjang tahun. Dia dikira orang yang sentiasa di atas jalan. Baik, macam mana? Adakah mereka boleh ambil rukhsah untuk tidak berpuasa? Dan maksudnya boleh untuk mereka buka puasa di atas musafir tadi. Sebab apa? Sebab mereka ni dikira macam kalau main bulan Ramadan, seolah macam duk musafir saja ya, boleh buka puasa ni ke tak puasa lagi. Macam mana? Boleh ke tidak? Menurut pandangan para ulama seperti Imam Syarqawi, Said Abu Bakar Syata dan Syekh Abdul Karim, tidak dibenarkan bagi seorang yang sentiasa bermusafir mengambil rukhsah. Dia kata tak boleh. Ini kerana jika dibenarkan baginya mengambil rukhsah, maka akan tergugur baginya kewajipan puasa setiap tahun. Tak puasalah dia setiap tahun. Kenapa? Karena dia dikira setiap tahun dia akan ambil rukhsah tu. Jadi tak boleh nak puasa. Namun jika dia berniat untuk menggantikan semula puasa tersebut pada hari yang lain dalam permusafirannya, maka harus baginya berbuka puasa. Ini kalau dia tak boleh kalau dia tak berniat untuk nak ganti. Tapi kalau dia berniat untuk ganti, tiga-tiga ulama ni pun kata boleh. Walaupun dia bermusafir sepanjang tahun dengan permusafiran tersebut. Jadi dia boleh ambil rukhsah. Kalau dia keluar sebelum fajar, dia boleh makan dalam perjalanan tersebut. Tapi dengan syarat dia kena ganti balik puasa tu nanti pada bulan yang akan datang. Dia kata bulan depan pun saya musafir lagi. Dia kata. Dia rukhsah lagi dia kata. Kalau macam ni tak boleh dia kena ganti niat, ganti balik qada. Kalau tidak, tak boleh. Soalan seterusnya. Jika seseorang jatuh sakit, adakah perlu baginya berniat puasa pada waktu malam? Dia sakit pada waktu malam. Dia nak kena niat juga ke waktu malam tu? Dia sakit ni. Jadi kalau masuk masalah sakit ni, dia kena ada perincian jawapan dia sini. Tengok. Permasalahan bersakit perlukan perincian. Jika seseorang terkena penyakit yang berterusan siang dan malam, maka tidak wajib baginya berniat puasa pada waktu malam.
Jadi kalau sakit dia tadi berterusan siang dan malam. Faham? Yang kedua, jika seorang terkena penyakit yang tidak berterusan, contohnya seperti demam berat yang datang waktu demi waktu. Jadi demam teruk, tapi dia bukan terus straight macam tu saja. Dia ada waktu dia teruk, ada waktu dia tenang, ada waktu dia teruk, ada waktu dia biasa. Jika demam tersebut berlaku sebelum fajar, diharuskan baginya tidak berniat. Namun jika demam tersebut berlaku setelah fajar, maka wajib baginya berniat sebelum fajar. Jadi kalau dia demam pada waktu malam, contohnya demam teruk dan dia ada on off. Dan sebelum fajar dia rasa macam elok sikit, maka dia kena niat. Faham? Dia kena niat pada waktu tersebut kerana dia dikira sebagai orang yang berkemampuan untuk masuk dalam ibadah tadi. Al-Imamul Jurdani rahimahullah mengatakan bahawa beliau tidak menjumpai pernyataan para ulama tentang masalah ini kepada orang tua wanita yang hamil. Tadi masalah sakit saja. Masalah sakit yang berterusan. Tapi dia tak jumpa pula masalah tentang orang tua yang terlalu tua ni, ataupun wanita yang hamil dan wanita yang menyusu. Secara zahirnya, kata beliau, mereka juga tidak diwajibkan berniat pada waktu malam kerana berterusan dengan keuzuran. Nah, ini kalau kata dia uzur lah. Kalau wanita yang mengandung tadi dia uzur. Ataupun wanita yang menyusu tadi dia uzur. Atau orang tua tadi yang terlalu tua dan keadaannya sangat uzur, maka keadaannya sama dengan yang tadi. Kalau uzur tadi sangat teruk, maka tidak wajib mereka berniat pada waktu malam tadi. Pandangan ini masih perlu kepada perbahasan atau perbincangan yang terperinci. Kalau ikut pandangan Imam Jurdani, kata beliau begitu. Dia tak jumpa, dia kata, cuma ini boleh dikiaskan dengan masalah orang yang uzurnya berterusan tadi. Baik. Bagaimana pula dengan orang yang bekerja dengan pekerjaan yang berat pada waktu siang hari Ramadan? Adakah diharuskan bagi mereka berbuka puasa? Dan adakah wajib bagi mereka memilih pekerjaan yang lain? Ini penting, soalan ini selalu juga orang duk tanya. Kalau hak dia nak kerja berat ni, buat bangunan, kontrak, nak angkat benda-benda berat, apa dia lagi buat kerja berat lain pada tu? Main bola pada siang hari. Betul, dia wakil negara, bukan main bola, wakil kelab sekolah ni. Wakil kelab sekolah buat benda tak apa, tu main lah. Ni main wakil negara. Ini pernah ditanya kepada Maulana Syekh Ali Jumaah dan pernah dikecam. Jawapan ni dikecam sungguh-sungguh oleh sebahagian orang. Bila mana ditanya kepada Darul Ifta' Misriyah, hukum pemain bola waktu ketika Piala Dunia dan mereka daripada negara Islam buka puasa, boleh ke tidak? Dan Maulana mengatakan bahawa hukumnya Darul Ifta' lah sendiri khususnya, tapi dengan lisan Maulana Syekh Ali Jumaah pada waktu itu kata boleh buka puasa. Boleh buka puasa. Pakak marah, kata main bola je pun marah apa semua. Dalam kitab kalau orang ni pekerjaan dia berat, Syekh Ali Jumaah kata apa? Maulana Syekh Ali kata bola kalau dengan peringkat negara macam tu dan main dengan kelab-kelab besar dalam dunia, ataupun kelab-kelab di Malaysia contohnya kan, tapi kita tak ada keperluan lah. Kita ni negara Islam, maka tak perlulah buat pertandingan bola tengah-tengah siang. Tapi ini kalau melibatkan dengan perlawanan dunia dan seumpama. Boleh tak mereka berbuka puasa pada siang hari? Kata Syekh, mereka termasuk dalam pekerjaan pada waktu itu. Bola pada waktu itu bukan lagi permainan hobi. Itu dah jadi pekerjaan mereka. Jadi pekerjaan mereka di bawah negara. Maka dia dikira kerja berat. Boleh? Kecuali kalau boleh ditukar pekerjaan tadi pada waktu malam. Maka boleh ditangguh puasa siang hari, tapi mereka perlu latihan pula. Dia kena ada latihan lagi, latihan bola. Dia bukan boleh pergi siang puasa, malam tu terus lawan bola. Tak boleh. Siang pun dia ada latihan lagi dan seumpamanya. Baik. Sebab tu kata Maulana Syekh Ali, dan ini dijawab oleh Syekh Said Shaltut. Satu ditanya kepada beliau dalam pengajian, dalam kelas, saya kata, Darul Ifta' memandang perkara ini sebagai pekerjaan. Dia bukan permainan biasa. Ini bukan main bola, main futsal, duk main pokok senar tu. Yang pokok kita duk pergi main di pokok senar. Tu cari pasal kalau pergi tengah hari lepas tu duk lawan, kata-kata, oh ni kira pekerjaan berat ni.
berat faham bayar RM40 yang masuk main futsal. Yang ni nak menjaga nama negara dan seumpama. Jadi apa hukumnya pekerjaan berat macam ni? Harus berbuka puasa bagi seorang yang bekerja dengan pekerjaan yang berat walaupun dimudahkan bagi mereka untuk bekerja pada waktu malam. Harus buka walaupun pada waktu siang. Walaupun mereka maksudnya dimudahkan bagi mereka untuk bekerja pada waktu malam. Waktu malam pun boleh kerja. Tapi mereka memilih untuk kerja pada waktu siang juga. Boleh tak buka puasa pada waktu siang tadi? Harus hukum. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Syarqawi rahimahullah. Menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah pula dalam Tuhfah, diharuskan bagi mereka berbuka puasa pada bulan Ramadan jika tidak mungkin bagi mereka bekerja pada waktu malam. Jadi ini beza sikit dengan Imam Syarqawi. Imam Syarqawi kata kalau boleh kerja waktu malam pun, dia pilih nak buat waktu siang juga, harus bagi dia buka puasa. Imam Ibnu Hajar kata, harus kalau kata dia tidak boleh untuk kerja pada waktu malam. Kalau dia boleh kerja pada waktu malam, maka tidak harus. Kenapa? Karena buka puasa baginya pada ketika tersebut adalah dengan qadar darurah sahaja. Jadi dia tidak boleh melampaui darurah tersebut. Maka dia kena tunggu waktu malam untuk buat kerja dulu buat kerja pada waktu malam dan siang hari berpuasa. Kalau dia boleh puasa. Kecuali kata malam payah. Banyak barang yang payah nak dapat pada waktu malam. Itu tiga unsur juga tu. Orang kalau kerja kontrak, barang tu tak cukup, barang ni tak cukup, waktu malam tak boleh. Kedai dah tutup. Kalau waktu siang, dia boleh untuk dapatkan barang ni dan boleh teruskan kerja. Kalau buat waktu malam, contohnya tengah-tengah duk buat, ada barang tak cukup, maka perlu pada nak pergi jumpa di kedai pula tak buka. Maka akan menyusahkan kerja mereka pada waktu itu. Itu tak perlu. Kalau kata mereka boleh sediakan dulu. Banyak mana yang kena ada pada waktu malam, siang tu dah sediakan dulu barang-barang, malam akan buat kerja banyak ni saja. Tak apa. Dia kena perancangan yang rapi dan terperinci. Jadi kalau boleh bekerja pada waktu malam, maka ikut Imam Ibnu Hajar tidak boleh mengambil rukhsah berbuka puasa pada waktu siang. Kenapa? Karena boleh kerja malam. Kerja berat tadi. Boleh? Dibenarkan bagi mereka berbuka dengan qadar darurah sahaja, bukan berlebih-lebihan. Jadi kalau zakat nak buka puasa, buka yang kadarnya saja. Tadi dia buat buffet pula. Buat buffet pula. Tak. Dia hanya sekadar kalau nak buka puasa, makan makanan yang sekadarnya untuk menghilangkan lapar dan dahaga saja. Dan tidak wajib baginya memilih pekerjaan yang lain. Lebih-lebih lagi jika pendapatannya hanya bergantung kepada pekerjaan tersebut sahaja. Tengok ni. Ini jawapan ni pun penting juga. Takut lagi orang tu fikir tentang masalah halal haram rezeki dia. Dia kata saya ni kerja kontraktor ni, mai tengah hari pun nak kena buka puasa juga. Bagi makan pula ke anak-anak bini saya. Saya tak puasa. Jadi bermakna saya sedang buat kerja haram pada waktu tu. Lah. Kamu masih lagi dalam kerja yang halal. Karena diharuskan dalam syarak untuk kamu lakukan demikian. Faham? Maksudnya kamu masih lagi fikirlah benda tu. Ni ada yang tak fikir terus pada. Tengah kerja dalam aircon pun buka puasa. Duduk dalam aircon. Duduk kat meja, duduk take ni, dia tahu letih take ni. Dahaga. Minum air. Haid tak ada, apa pun tak ada. Berjambang lagi, tiba-tiba buka puasa. Tengah hari. Maksudnya kerja berat apa ni? Berat ni, berat fikir. Dia berat otak ni lebih teruk daripada berat badan lagi. Duk buat kerja tolak dengan simen-simen tu, dengan duk fikir ni tentang masalah umat ni, dia kata, masalah umat. Lepas tu buka puasa. Yang ni tak boleh pakai. Dia kena kerja tadi mesti kerja berat yang diiktibar. Boleh? Jika seseorang telah berniat puasa wajib pada malam tersebut, kemudian dia tidur. Setelah itu dia tersedar sebelum terbit fajar. Adakah perlu baginya mengulang semula niat? Ini kalau kata dia tidur, dia niat dah puasa. Puasa wajib dia niat dah pada waktu malam, kemudian dia tidur. Setelah itu dia tersedar sebelum terbit fajar. Adakah perlu baginya mengulang semula niat? Jawapannya tidak diwajibkan mengulang semula niat tersebut. Karena dia dah niat dah. Tetapi disunatkan sahaja. Sunat.
Sunat untuk dia ulang balik niat. Ini seperti yang disebut oleh Imam Asy-Syabramallisi, Sayyidina Ali Syabramallisi. Kata qil, kata pandangan sebahagian ulama, diwajibkan baginya berniat. Tapi ini pandangan tidak kuat. Semula jika tersedar sebelum terbit fajar. Namun jika tidurnya berterusan sehingga terbit fajar, maka ianya tidak memudaratkan tanpa khilaf. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Umairah. Ini disebut dalam Fathul Alam. Ada dua pandangan, satu pandangan kata wajib, satu pandangan kata sunat. Dia pandangan wajib tidak kuat. Kalau dia dah niat dah lah, dia niat dah sebelum tidur. Sebab tu elok kita selepas maghrib tu, habis-habis sembahyang maghrib tu niat terus saja. Niat puasa esok hari, senang, selesai sampai ke malam tu. Tapi kalau tidur malam tu, bangkit sebelum fajar. Kita tidur, bangkit sebelum fajar nak makan sahur. Sunat niat balik. Niat kembali. Sunat. Dan kata qil wajib niat. Kata qil wajib. Jadi khuruj minal khilaf, niatlah pada waktu tu. Kalau kata kita tersedar dan kita dah tidur, bangkit tidur. Boleh. Jadi tahu khilaf ni untuk apa? Untuk kita beramal lah. Untuk kita beramal. Jadi kata saya dah niat dah malam, niat apa lagi? Boleh lah, tak ada masalah apa. Tapi kalau kamu niat pula kali kedua dengan niat sunat, dapat pahala pula. Jika seseorang syak adakah fajar telah terbit? Soalan ketiga, ke-12. Ataupun tidak. Kemudian dia berniat berpuasa, apakah hukumnya? Ni kalau orang ni dia syak, fajar ni terbit ke tak lagi ni? Kemudian dia berniat berpuasa, apakah hukumnya? Tidak sah puasanya tersebut. Tak sah. Kerana berlaku syak pada niatnya. Ini berbeza dengan orang yang berniat kemudian datang syak padanya. Dia niat dulu baru datang syak. Yang ni dia syak dulu baru dia niat. Lain. Syak dulu, syak ni. Fajar keluar ke tak lagi ni? Niatlah. Dan dia niat dalam keadaan syak. Maka hukumnya niat tadi tidak sah. Puasa dia tidak sah. Wajib dia qada. Ternyata tengok-tengok fajar dah terbit. Waktu tu. Beza dengan keadaan orang yang berniat dah. Kemudian dia main syak. Tadi saya niat tadi ni. Waktu tu fajar dah terbit ke tidak terbit lagi? Maka masalah ini tidaklah menyebabkan puasanya tidak sah. Puasanya sah. Kerana dia datang syak setelah niat. Tak ada masalah. Ini kerana hukum asalnya fajar masih tidak terbit. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Ini asalnya adalah dikekalkan keadaan tadi seperti mana asal. Iaitu tidak terbit fajar lagi. Jadi kena beza, no? Beza syak terbit fajar ke tak terbit fajar lagi, kemudian niat waktu syak. Ini tak sah. Dengan dah niat dah, kemudian baru syak. Terbit fajar ke tak terbit fajar tadi masa saya niat? Ini tak ada masalah. Ini tak ada masalah. Soalan ke-13. Jika fajar telah terbit dengan yakin, kemudian datang syak, adakah dia berniat sebelum terbit fajar atau tidak? Fajar dah terbit dah dengan yakin. Kemudian dia main syak. Saya tadi niat tadi sebelum terbit fajar ke tidak terbit fajar? Dia keluar rumah, buka-buka pintu, tengok fajar dah keluar dah. Maksud fajar dah terbit ni maksudnya subuh dah masuk. Matahari tak keluar lagi. Tapi fajar dah terbit dah. Lepas tu dia pun syak. Saya ni niat ke tak tadi ni? Saya niat tadi waktu tu fajar dah terbit ke tak terbit lagi? Ni macam mana sah tak puasa dia? Atau adakah dia telah berniat pada malamnya ataupun tidak berniat? Ni syak juga. Bagaimanakah hukumnya? Adakah sah puasa tersebut? Jawapannya di dalam kedua-dua masalah ini, puasanya tidak sah. Dan kedua-dua keadaan ini, puasa dia tak sah. Namun jika dia teringat setelah itu, bahawa dia telah berniat sebelum fajar, walaupun dalam tempoh masa yang panjang, maka puasanya sah. Ini seperti yang disebut oleh Imam Al-Qalyubi. Kalau ikut Imam Al-Qalyubi, kalau dia ingat sikit pun sebelum habis puasa, sah. Contohnya, dia terbit-terbit tengok, fajar dah keluar. Lepas tu dia main syak. Saya niat ke tidak tu? Ya, masa saya niat tadi ni fajar dah terbit ke tak terbit lagi? Ataupun dia niat, semalam saya niat ke tak niat tu? Maka puasanya tak sah. Tak sah. Sebab dia duduk syak tu. Lepas tu dia pun duduk terfikir ni dalam kepala dia, duduk main selalu. Sampai sebelum buka puasa. Dia lama tu. Lama. Dia tak makan. Tapi dia duduk pening tu. Dia rasa macam niat dah. Lepas tu tak apalah. Niat ke tak niat. Mai dekat sebelum buka puasa.
Ingat dah. Saya niat dah, dia kata, lepas main maghrib. Niat dah, ingat. Masa tu sebelum buka puasa. Sah tak puasa hari tu? Sah. Itu walau panjang masa sekalipun duduk fikir. Faham? Ini telah disebutkan oleh Imam Qalyubi. Telah disebutkan dalam Busyral Karim. Jika dia teringat sebelum terbenam matahari, bahawa dia telah berniat sebelum fajar terbit, maka hukumnya sah. Itu. Manakala menurut Imam Ramli, hukumnya sah walaupun dia teringat setelah beberapa hari. Dia. Lagi zakat. Ini penting tahu khilaf ni. Imam Ramli kata bukan zakat, kena hari itu saja dia ingat. Hatta lepas hari pun baru dia ingat balik. Saya niat dah, betul. Sah puasa dia hari itu, tak perlu qada. Faham? Sah, ikut Imam Ramli. Ini keluasan dalam fiqh. Nah. Baik, bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah keterlupaan niat pada waktu malam di bulan Ramadan? Macam mana nak selesai masalah ni? Selalu lupa ni. Maka jawapannya, diharuskan bagi seseorang yang bimbang terlupa menghadirkan niat pada malam-malam Ramadan. Ni tambah budak-budak ni. Jadi diharuskan bagi seseorang yang bimbang terlupa menghadirkan niat pada malam-malam Ramadan, berniat pada awal malam Ramadan, berpuasa sebelum sebulan penuh. Mengikut pandangan Imam Malik rahimahullah. Ini kalau awal Ramadan itulah. Awal Ramadan itu kena niat pada awal Ramadan tu, malam awal tu niat sebulan penuh. Yang ni kalau kata dia terlupa pun dalam tengah-tengah bulan tu, maka ataupun esoknya dia terlupa niat ke, masih lagi ditanggung, kata dia dah niat dengan mazhab Maliki. Tapi sunat bagi dia dia qada juga. Sunat dia qada. Namun jika dia terlupa berniat seperti pandangan Imam Malik, maka diharuskan baginya mengikut pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullah yang membenarkan dihadirkan niat sebelum gelincir matahari pada siang hari di bulan Ramadan. Imam Abu Hanifah lagi ringan. Imam Abu Hanifah tiap-tiap hari boleh. Kalau kawan ni terlupa juga, contohnya ni keluasan dalam mazhab lah dibagi tahu ni. Ni siapa yang bagi tahu ni? Yang bagi tahu ni Imam Jurdani. Mazhab kita, imam besar dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam kitab Fathul Alam disebut kata boleh untuk kita taklid dengan mazhab tu. Contoh, tapi sunat qada, sunat qada. Tapi kalau dia tahu masalah ni, maka dia kata sunat je qada no. Bila sunat ni tak wajib lah no. Jadi dia pegang mana kata, apa tak ada masalah apa? Sebab dia buat dengan ilmu. Jadi kalau kata dia terlupa nak niat semalam, sebelum naik matahari, dia macam puasa sunat. Sebelum naik matahari, sebelum tergelincir matahari, atau sebelum masuk waktu zuhur, dia boleh hadirkan niat pada waktu itu. Ikut pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata boleh berniat waktu siang pun boleh. Kalau kata semalam terlupa dengan niat tersebut. Boleh. Ni kalau bagi orang yang terlupa. Jadi dia nak guna dengan pandangan ni, maka boleh, tidak ada masalah. Tapi apa kita sebut tadi? Disunatkan dia qada. Kalau sebut diwajibkan dia qada juga, maka kita kata tak ada faedah apalah. Niat macam tu pun tak ada faedah apa. Tak ada faedah juga sebenarnya. Kalau kata diwajibkan qada, ada faedah juga. Faedahnya apa dia? Orang ni tak simpan saja aja. Dia tak jagalah waktu ketika siang hari itu dia tak makan dan minum dalam keadaan dia tidak puasa. Jadi dia talabus bila ibadah jugalah. Maksudnya dia masih lagi dalam ibadah pada waktu tersebut dengan niat dia tersebut. Boleh. Seterusnya soalan yang ke-15. Adakah perlu bagi orang yang termuntah bersegera membasuh mulutnya? Ni kalau dia termuntah, wajib tak dia basuh mulut dia dengan segera? Ya, jawapannya. Wajib bagi seorang yang termuntah bersegera membasuh mulutnya. Ini kerana jika dia tidak segera membasuhnya, maka air liur yang ditelannya akan bercampur dengan najis lalu menyebabkan terbatal puasanya. Jadi puasanya akan terbatal. Baik. Dan kemudian yang terakhir, sebelum kita ada 15 minit untuk saya baca satu lagi kitab sirah. Ada satu bab mungkin kita boleh baca. Jadi sebab daurah akan berakhir pada esok hari kan? Daurah esok ke habis? Tak tahu. Daurah bila habis?
Alif? Bila? Esok dah kan? Esok akan habis. Jadi ada lagi sikit lagi dalam kitab ni yang akan diselesaikan. Maka bagi apa? Ni kita ada peserta daurah daripada luar. Ada apa ni? Ibu-ibu dengan kakak-kakak ni yang main. Ibu ke kakak nak panggil apa tak tahu lah kan. Bagi itulah. Yang main kan ada abang kita ada seorang dua orang yang main daripada luar. Ada yang main dengan keluarga dan seumpamanya. Jadi ahlan wa sahlan, saya terlupa nak ucap depan orang kampung. Ahlan wa sahlan kepada semua peserta daurah yang datang sepanjang 10 hari ini di Zawiyah Nasiriyah. Bermalam bersahur, berpuasa bersama dengan ahli zawiyah di sini, insya-Allah. Kemudian kita juga ada tetamu daripada India. Ada 5 orang tetamu daripada India. Daripada Kerala, para pelajar di Jami'ah Nur, di Madinatul Nur, yang di bawah pimpinan Syekh Abdul Hakim, Dr. Abdul Hakim, anak kepada Sultanul Ulama Syekh Abu Bakar Ahmad, Mufti India. Jadi ini anak-anak murid kepada anak beliau yang datang ke Malaysia ni. Pada perjalanan kali ini 5 orang mereka datang untuk melihat sistem di sini di dalam rangka dakwah lah. Macam panggil internship dia panggil lah, lebih kurang itulah. Jadi ini depa mai tengok dan zawiyah depa mai duduk bermalam di sini lebih kurang dalam 3 hari sampai hari Ahad nanti insya-Allah. Depa baru sampai semalam dan kemudian duduk hari ini, esok dan lusa. Akan duduk di zawiyah sepanjang 3 hari ini untuk tengok sistem yang ada di sini dan boleh bertukar-tukar pandangan lah di antara zawiyah dengan pihak di sana. Ini pelajar-pelajar lah di sana. Ada mereka main kat ni? Ke mereka duduk di rumah? Mereka tak main kot rasanya. Jadi yang itulah. Itu temu-temu yang ada pada waktu sekarang di Zawiyah. InsyaAllah. Selepas habis daurah nanti ni, di bulan hari Sabtu ni kalau habis daurah, hari Ahad kita akan rehat satu hari. Hari Isnin mula daurah balik yang kedua. Ini daurah yang lain pula. Saya akan baca Syama'il setiap pagi. Syama'il Muhammadiyah saya akan baca setiap pagi dengan syarahan Al-Imam Al-Bajuri. Bahasa Arab tu saya akan baca kitab tu. Dan kemudian malam akan dibaca kitab Nahwu. Malam saya akan baca kitab Tuhfatus Saniyah. Dan akan diulang pengajian saraf dengan para santri di Zawiyah. Jadi kalau ibu-ibu nak ikut mengaji Nahwu juga bolehlah. Ikut-ikutlah nak jadi alim Nahwu. Bolehlah main sekali kelas waktu malam tu. 1 jam. Lepas habis 23 rakaat solat tarawih, kita akan baca kitab Nahwu dan baca ulang kitab saraf. Kita akan ulang saraf bersama dengan santri-santri di Zawiyah setiap malam sampai habis Ramadan. Itu yang akan dilakukan di sini insya-Allah. Tamam. Itu maklumanlah kalau nak ikut pengajian lah. Ada siang-siang hari, waktu siang ni pagi dalam pukul 10.30 pagi kita akan baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il, kitab hadis. Dulu dah baca dah sekali dulu tapi tak khatam lagi. Dah baca banyak jugalah tapi ini kita akan ulang balik. Ulang balik daripada hadis yang mula. Baca dengan syarahnya sekali. Saya akan baca sekali dengan syarahnya sekali. Baik. Siapa-siapa nak ikut silakan, tidak ada masalah. Dan buka puasa di Zawiyah macam biasalah. Buka puasa di Zawiyah setiap hari macam itulah. Kami akan buka puasa ramai-ramai. Kalau nak main pun boleh, tak ada masalah. Tapi kena habaq dulu kalau ramai sangat. Takut lagi makanan tak cukup. Makan kurma lagi. Tapi Pak Ngah Mak Jeng main setiap hari ya. Dan jangan makan tak. Dia tak makan. Tapi isap okok 4 petang. Rokok aja dia tak boleh tinggal. Orang kata rokok tu tinggal tak boleh dia kata. Rokok tak boleh. Tapi makan tak. Tinggal rokok tu ya. Kalau dia tinggal rokok tu puasa macam orang lain. Tapi hak rokok tu tak boleh tinggal. Pukul 7 hentam dah. Depan kita pun dia hentam. Satu-satunya orang yang berani isap rokok depan saya adalah dia. Takat ni tak ada lagi lah.
Hak duduk main zawiyah ni, hak duduk isap rokok pun, main isap rokok depan saya ni, dia seorang yang berani. Dan saya minta marah dia pula. Habis-habis makan tu, kelun dulu. Depan kita ni, duduk atas meja makan ni, keluar dulu. Boh. Lepas John, boh pula apa ni, kok daun pula, sebab takut rugi. Ini 2 batang lah kata. Sehari kena 4 batang kan. Saya kata dia tinggal tu sak ya kata siang. Siang sak ya kata. Oh tak boleh dia. Oh dia pula jadi tok guru atas pada kita. Tak boleh kata apalah. Tapi semayang tak tinggal lah 23 rakaat. Mari tiap-tiap malam ni walaupun dia sujud awal pada tok imam. Tapi semayang tak tinggal 23 rakaat. Tak apalah. Yang penting mari. Mari duduk sini pun tak apalah. Ni hari ni tak main. Tapi subuh awal main. Subuh pagi-pagi saya duduk baca kitab tu, dia duduk ada lah. Main salam. Masalah kata, mari, bangkit awal ni. Itu ni. Tak tahu pergi mana ni, tak tahu. Kalau duduk ada ni. Lepas tu yang ni, kalau kita baca kitab-kitab bahasa Arab. Cerita tu, ada yang ajaib-ajaib. Dia paling tak gelak, dia gelak lu. Dia faham ke faham? Dia faham ke kita duduk baca ni? Dia gelak dah. Memang cerita tu, sama ada takjub ataupun lawak. Tak dan habis cerita dia gelak lah. Tapi memang cerita tu lawak. Masalah santri tak gelak lagi. Sebab tak faham lagi. Ada sebagian tu, hak cidok pun ramai lah. Yang tak faham pun dah. Dia gelak dulu. Saya pun heran ni. Dia faham ke dia? Waktu cerita hak yang lawak-lawak ataupun cerita yang ada ajaib-ajaib sikit, dia gelak dah waktu tu. Padahal kita tak cerita habis lagi. Baik. Ni tak ada baca ni. Sirah tak ada baca ni kalau macam ni. Tak apa aja, tak apa. Sikit lagi lah sirah, tak ada masalah. Malam ni pun boleh baca. Esok pun ada 2 lagi majlis akan khatam insya-Allah. Jangan bimbang. Jadi setakat tu dulu. Ni kita berhenti pada soalan yang ke-16. Soalan ke-16. Santri-santri hari ini ada majlis lagi dengan kawan-kawan daripada Kerala. Jam 4 petang. Jam 4 petang insya-Allah. Jam 4 petang. Jadi balik lagi lepas Jumaat. Terus apa ni? Orang Kerala, depa di India khutbah Jumaat dalam bahasa Arab. Di India khutbah Jumaat dalam bahasa Arab sebab para ulama di India khususnya di Kerala lah, mazhab Syafi'i, mereka kuat berpegang dengan pandangan Al-Imam Zainuddin Malaybari sahib Fathul Mu'in yang tak boleh khutbah melainkan dalam bahasa Arab. Kita di Malaysia guna pandangan Imam Ramli yang kata yang rukun sahaja bahasa Arab. Khutbah dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah, yang penting rukun dalam bahasa Arab. Mereka tak boleh. Rukun ke apa semua tidak boleh dalam bahasa yang bukan Arab. Rukun kenalah bahasa Arab. Khutbah pun kena bahasa Arab juga. Sebab apa? Sebab ada satu lagi syarat iaitu mualah di antara rukun. Dan syarat bagi rukun pula kena mualah, maksudnya mesti bersambung. Sebab tu mereka syaratkan mesti bahasa Arab. Dan di sana pula kalau kata khutbah bukan bahasa Arab hanya Wahabi ya. Kalau khutbah bukan bahasa Arab bagi mereka ni Wahabi. Di sana yang khutbah dalam bahasa Malayalam, bahasa mahalli di sana lah, bahasa dia punya ahli negeri sana. Dan kita bahasa Melayu. Di sana bahasa dia ada banyak bahasa mereka. Banyak bahasa mereka dan bercakap dengan bahasa mahalliyah atau bahasa ahli negeri hanyalah kelompok tu saja. Jadi mereka akan khutbah dalam bahasa Arab. Jadi hari ini khutbah Jumaat bentuknya Ustaz Sirajuddin ni. Pak Tam ada Ustaz Sirajuddin mana ni? Baik tak main terus ni tengok khutbah apa. Sebab tadi Pak Tam telefon saya tadi minta untuk dia kena baca khutbah. Tu Pak Tam kata kalau dia tak boleh saya kena baca. Jadi kalau saya baca khutbah hari ini, kalau saya bacalah, saya akan baca bahasa Arab lah. Saya akan bagi khutbah bahasa Arab. Lepas tu kata kalau baca khutbah bahasa Arab tak faham. Tak, khutbah bukan syarat dia faham. Ulama-ulama jawab kata khutbah bukan syarat dia faham. Khutbah syarat dia untuk bagi tahu je kat orang kata khutbah ni zikir. Zikir. Dan cukup orang yang dengar khutbah tu kata tok khatib tu tengah duk bagi nasihat. Jadi ya tu. Dia main-main duk dia ni tok khatib tengah duk bagi nasihat tu. Toh tidak. Tak apa. Dan khutbah bahasa Arab ni tak panjang insya-Allah.
Kami pergi ke India khutbah bahasa Arab, dengar syekh-syekh bagi khutbah bahasa Arab, 5 minit aja. Oh, lagi syok. Memang hak tu pun dia duk tunggu. Ha? Khutbah bahasa Arab lagi pendek, baca rukun, bagi tahu sikit dia punya isi kandungan yang kita nak cakap apa sikit tu. Kemudian terus khutbah kedua, habis khutbah kedua, mayang terus. Saya kira-kira lebih kurang dalam 5 minit ke 10 minit tak sampai. Habis khutbah, baru ada majlis. Cerita balik khutbah tadi, tentang apa. Baru cerita balik, baru syarah balik. Kita tak boleh nak buat itu. Boleh nak buat itu, boleh. Jadi lepas ni khutbah di Pedu, bahasa Arab lah. Bahasa Arab, 5 minit. Lepas 5 minit, habis khutbah, ada kelas. Kelas syarah balik khutbah tadi. Itu tak apa. Tapi masalah orang kita habis khutbah, dapat nasi. Makan nasi, dia kena lepas Jumaat. Sebab tu kita kuliah sebelum Jumaat. Ini khutbah di India macam tu. Nanti guru saya pun akan datang. InsyaAllah kalau ada rezeki panjang, ada rezeki. Guru saya Maulana Syekh Abdul Rashid Malibari. Syekh Muhammad Abdul Rashid Malibari akan mai daripada Riyadh, daripada Saudi. Tapi tak, dia akan datang daripada Malibar. Dia balik kampung. Sekarang ni dia ada di Malibar. Jadi dia akan balik, dia akan mai ke sini nanti. Saya balik dalam bincang lagi dengan dia sama ada lepas Raya Haji ataupun seumpamanya. Ataupun sebelum Raya Haji kan. Dia akan datang ke sini. Dia akan duduk sini 15 hari. Ini ulama besar daripada Kerala. Dia akan duduk sini mengajak santri-santri di sini dengan kalau guru-guru nak main mengaji pun boleh. Dia akan baca kitab Iqna'. Ini alim kabir, masya-Allah. Ini guru kepada guru saya sendiri. Guru kepada Syekh Ahmad Mamduh. Syekh Ahmad Mamduh pun mengaji dengan beliau. Alim kabir, masya-Allah. Saya tak pernah lagi kat ni tengok orang yang syarah mazhab Syafi'i yang seakan beliau. Dengan dakiknya, dengan rumah. Tapi bahasa Arab lah. Dan kalau dia duduk sini 15 hari, saya nak beritahu dekat Batam lah. Khutbah bagi khutbah lah. Saya nak cakap Arab lah. Sebab kalau tidak lagi, takut dia nama yang zuhur balik. Dia pun memang kerah pegang dengan pandangan, khutbah tak sah kalau bukan dalam bahasa Arab. Jadi kalau kata tu, melainkan Tok Imam kena khutbah Arab. Ataupun suruh syekh khutbah. Itu tak apa. Suruh syekh sendiri khutbah kalau dia nak khutbah. Bagaimana meraihkan. Itu mazhab Syafi'i juga. Dan kita cuma kita punya bangsa Melayu kita menggunakan fiqh dengan pandangan Imam Ramli dalam masalah tersebut. Atau saya buka kitab Tuan Tabal kitabnya sebelum kitab Matla'ul Badrin ditulis. Tuan Tabal ulama besar daripada Kelantan. Kitab dia ada. Saya tengok kitab tu di Kelantan. Ada dekat dengan Ustaz Zaidi. Tuan Haji Zaidi dia ada simpan kitab tu di maktabah tu, dan kemudian ada anak murid saya di Kelantan scan kitab tadi dan hantar kepada saya. Dan bila saya baca sampai tambah kenaan dengan khutbah Jumaat, dan disyaratkan kata khutbah Jumaat tadi rukunnya sahaja dalam bahasa Arab. Maksudnya daripada zaman Tuan Tabal lagi. Ini dah maksudnya 100 tahun lebih dah. Kita di tanah Melayu ni pegang dah dengan pandangan tersebut. Jadi maksudnya khutbah rukunnya dalam bahasa Arab. Jadi tak salah lah. Pandangan kita pun tak salah juga. Dan guru saya sendiri pun Syekh Muhammad Abdul Rashid pun kata, mungkin kamu pakai pandangan mazhab Imam Ramli dalam masalah tersebut. Dan guru-guru saya pun yang datang ke Malaysia, yang daripada Azhar, macam Syekh Ahmad Mamduh, kan pernah main sini dan kita pun khutbah di depan beliau, dan dia pun tak kata tak batal. Dia pun tak kata batal. Dan dia pun semayang macam biasa aja. Karena apa? Karena dikira sah berkhutbah tadi syaratnya rukun saja dalam bahasa Arab. Jadi ini para masyayikh daripada Mesir kalau datang tak ada masalah. Tapi kalau masyayikh datang daripada India, khusus daripada Malibar, mereka kata yang ni tak boleh. Sebab tu mereka biasanya akan ulang balik sembahyang zuhur selepas khutbah orang Melayu. Sebab bagi mereka tidak sah. Apalah tu masing-masing pandangan lah. Kita tak kata ni kerah, ni tak kerah, apa semua tak. Ni pandangan. Pandangan Imam Ramli, pandangan Imam Ibnu Hajar. Masing-masing dengan pandangan tersebut tidak ada masalah apa. Yang penting kita jangan berkelahi, itu je. Yang masalah dia hak duk berkelahi tu. Kalau kata ni kawan ni jahil, kawan ni tak arti, kawan ni apa semua tak boleh lah macam tu. Macam baru ni lah saya kata as-salatu apa dia macam ni? Salatu sunnatat tarawih asabakumullah. Kita akan jawab as-salatu la ilaha illallah. Saya kata di sini kita kata saya rasa macam jatuh kalimah. Kita kata as-salatu lillah,
La ilaha illallah jatuh lillah, saya kata. Lepas tu, rupanya benda ni, ada sebahagian negeri gugurkan turis as-salah tu. Tak payah bincang i'rab. Ya al-i'rab far'un 'anil ma'na. Iza sahha al-ma'na sahha al-i'rab. Nah, iza sahha al-ma'na sahha al-i'rab. Baik, sekarang ni pakat ada yang sebahagian kata bincanglah dulu dengan Jakim macam mana. Ni apa dia masalah apa ni? Ni tak ada masalah apa pun. Tu masalah zikir waktu tu je, bukan kita ubah semayang. Hak tu pun buat kalut. Ada sebahagian orang dia jadi buat kalut. Dia panggil, dia buat teruk. Soal macam kata nak ubah balik benda yang orang tua-tua kita dulu buat macam mana. Kan ubah, kita kata. Ha. Ada sebahagian negeri buang terus as-salah tu. Terus la ilaha illallah. Rupanya di Kedah, ada satu masjid. Ustaz Ilyas ada cerita, dia mengajak di Derang. Dia kata, masjid dekat Taman Uda. Kalau tak silap saya, daripada dulu lagi Tok Bilal sebut as-salatu lillah. Dah sebut dah rupanya dulu ni. Masa dia jadi Tok Imam, dia kata, Tok Bilal tu je sebut as-salatu lillah, la ilaha illallah. Kemudian kata ada i'rab. Tak ada masalah ada i'rab. As-salata la ilaha illallah boleh. Ai ilzamu salata. Kalau baca as-salatu la ilaha illallah dengan makna hadhihi salatu ataupun as-salatu hadhihi, boleh kalau i'rab tak ada masalah apa. Dia ada satu benda. Dalam bahasa Arab ni dia ada zauq. Dia bukan hanya semata-mata i'rab saja. Kalau kata sebut salatu apa ni salatu tarawih atau salatu sunnat tarawih asabakumullah. Berarti kita jawab as-salatu la ilaha illallah dengan jawapan hadhihi salatu. Hadhihi salatu tu apa makna dia? Sebut hadhihi salatu, jawab kepada apa ni? Ha, kita nak khabarkan apa tentang hadhihi salatu? Kalau as-salata boleh jadi ilzamus salata. Lazimi dengan solat. Boleh jadi itu. Jadi kalau kata sekadar untuk i'rab, ya boleh, tak ada masalah i'rab. Saya tak salahkan buat i'rab tersebut. Dan bila kita kata di zawiyah kita akan buat salatu lillah, bagi jelas terus makna. Karena tadi as-salatu la apa ni asabakumullah, solat tarawih ni moga kamu diberi pahala oleh Allah. Maka kita jawab as-salatu lillah. Kami solat kerana Allah, bukan kerana pahala tu. La ilaha illallah. Sebab as-salatu lillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lillah tu maksudnya apa dia? Dia tidak Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ha? Jadi kena dengan jawapan tadi ni. Berdasarkan dengan pahala semayang tadi, bukan hanya semata-mata semayang kerana nak pahala. Kerana dalam hadis Nabi sebut, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Jadi kerana Allah. Lepas tu ada pula komen kata, kan disuntut juga untuk kita semayang kerana pahala. Ish, kita kata, ni pun masalah juga. Macam kita tak erti, dia apa erti kita tak erti. Dia pun tahu benda tu, dan kita tak tahu benda tu, kita pun tahu benda tu. Cuma kita sebut tu hak tadi yang seperti para sufi sebut. Mereka tidak semayang kerana pahala, kita semayang bukan kerana nakkan dengan ganjaran-ganjaran. Tak, mereka semayang kerana Allah. Kerana ada martabat dia berbeza tu. Kita ambil martabat yang tinggi sekali lah, walaupun kita bukan ahli martabat tu. Boleh? Hak tu saja. Tak payah duduk bergelai lah. Tak payah duduk tek kat Jakim lah. Benda tek Jakim awak kita ubah agama kan ni. Tu zikir saja dalam waktu antara selang antara waktu solat tu. Dalam kitab sebut boleh guna untuk salawat, boleh guna untuk kita ucap la ilaha illallah, boleh guna apa dalam kitab sebut. Dalam kitab Imam Subki sebut. Syekh Abdul Kafi As-Subki sebut dalam kitab dia. Diselang masa di antara tarawih dengan bersalawat kepada Nabi. Dengan apa semua tu. Kenapa? Karena selang masa tadi disunatkan di antara kita pindah solat ke solat, itu kita tidak mengosongkan masa tadi dengan zikrullah. Jadi apa saja zikrullah, dan itu termasuk zikrullah. Jadi tak payah buat teruk. Ada yang kata, oh buat pala, buat pandai. Dia lagi pandai pada orang tua dulu. Ish, geram tu perempuan ni. Saya baik duduk jauh Nah, cakap tengoklah orang dulu. Jadi, bila yang kita nak ubah agama, bila kita nak lawan orang tua-tua, bila saya lawan orang tua-tua Dan kita pun tak kata benda tadi salah pun, kita tak kata pun. Cuma kita kata kita nak ambil yang bagi jelas. Sebab ramai orang komen. Ada komen-komen bila kita buat tu. Dan ramai jugalah yang setuju. Ramai juga yang setuju. Ramai kita elok juga ditambah yang tu. Dan tu masih zikir. Sebut Allah pula di situ. As-salatu lillah. Dapat pahala sebut Allah di situ. Geram tu. Dia ada satu pihak ni, Wahabi, satu lagi puak ni panggil kerahkong dia panggil. Hak kerahkong ni masalah. Dia kali bincang. Tak boleh bincang. Dia ingat kata kita seolah-olah macam nak mengubah yang apa ni, apa-apa yang mereka konon-kononnya
tak setuju dengan benda tadi. Kamu tak setuju, silakan, tak ada masalah apa. Saya pun tak kisah pun benda tu. Cuma jangan menjahilkan orang. Jangan membodohkan orang. Dan kamu pun bukan kenal orang pun. Kenal pun melalui Facebook saja. Melalui internet saja. Tak usah duk kata ke orang. Ni banyak sangat ni mulut ni tak jaga. Tak nak kata ke orang saja. Sabar. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita dengan kebaikan sepanjang Ramadan ini, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.